Pengerusi, walaupun wanita di Malaysia telah pun mendapat pendidikan yang lebih tinggi daripada generasi sebelumnya, kadar penyertaan tenaga kerja wanita sekarang hanya di lingkungan 55% sahaja. Hanya ada sedikit sahaja peningkatan berbanding dengan 20 tahun dahulu. Menurut UNDP, jika kita dapat meningkatkan kadar penyertaan wanita dalam tenaga kerja kepada 70%, kita boleh meningkatkan KDNK kita sebanyak 2.9%. Oleh itu adalah sangat penting kerajaan ada strategi yang betul untuk memastikan lebih ramai wanita boleh bekerja. Walau bagaimanapun, kementerian juga perlu memastikan bahawa inisiatif kerajaan ini tidak menjadi counterproduktif dengan izin. Datuk Pengerusi, saya bagi satu contoh. Akta Kerja telah pun dipindah tahun lepas dan mula berkuat kuasa pada 1 Januari 2023. Antara pindaannya ialah cuti maternity, cuti bersalin telah pun ditingkatkan daripada 60 hari ke 98 hari. Ini adalah berita baik untuk wanita-wanita yang bekerja. Walau bagaimanapun, Puchong sangat bimbang bahawa jika kita hanya meminda undang-undang tetapi tiada mengambil langkah untuk membantu PMKS untuk membuat transition dengan izin. Wanita muda yang baru kahwin mungkin akan mengalami diskriminasi senyap daripada majikan dalam proses pengambilan pekerja. Puchong ingin tahu apakah stopgap measure kementerian dan juga Puchong ingin cadangkan kerajaan untuk memberi subsidi gaji sama ada sebahagian ataupun sepenuhnya kepada PMKS untuk bulan ketiga cuti bersalin. Bagi beberapa tahun pertama undang-undang ni dikuatkuasakan supaya mereka boleh membiasakan diri dengan maternity leave 90 hari. Datuk Pengerusi, pelbagai laporan juga telah menunjukkan bahawa sebab utama wanita keluar dari tenaga kerja ialah untuk menjaga anak-anak mereka. Oleh itu, polisi penjagaan dan pendidikan awal kanak-kanak, Early Childhood Care and Education ataupun dalam short form ECCE adalah sangat kritikal. Tambahan lagi, James Heckman, pemenang Nobel dalam ekonomi telah membuktikan secara statistik bahawa berbelanjaan dana awam dalam ECCE membawa kadar ROI yang paling tinggi dalam pembangunan modal insan. Ini membawa perbincangan saya ke butiran seterusnya. Butiran 020-100, kebajikan masyarakat. Yang Berhormat Tan Bun telah pun mengumumkan bahawa Jabatan Pembangunan Kanak-Kanak akan diwujudkan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Puchong ingin tahu berapakah peruntukan yang akan disalurkan untuk Jabatan Pembangunan Kanak-Kanak dan adakah ada peruntukan untuk pembaharuan ECCE ini. Untuk pengetahuan Dewan Yang Mulia ini, pada masa ini negara kita belum lagi ada polisi ECCE yang komprehensif. Terdapat sebanyak 4 kementerian yang terlibat dalam ECCE. Kementerian Wanita jaga Taska, Kementerian Pendidikan jaga Tadika, Kementerian Pembangunan Desa jaga Tadika Kemas, Kementerian Perpaduan jaga Tadika Perpaduan. Dengan penubuhan Jabatan Pembangunan Kanak-Kanak, Puchong sangat berharap bahawa semua inisiatif ini boleh diselaraskan. Puchong ingin mencadang kementerian untuk belajar daripada Singapura, Australia, Finland dan juga banyak lagi negara Skandinavia yang lain. Kemudahan ECCE di negara ini kebanyakannya dikendali oleh pihak swasta tetapi pada harga yang kompetitif dan dikawal selia dengan baik oleh kerajaan. Yang paling penting, kerajaan sebenarnya memberi subsidi ECCE berperingkat, iaitu jumlah subsidi adalah bergantung kepada pendapatan isi rumah dan juga bilangan anak isi rumah. Pusat ECCE yang ingin mendapat menjadi sebahagian daripada sistem subsidi kerajaan perlu memenuhi syarat-syarat tertentu supaya dengan ini kita boleh jaga kualiti pusat ECCE ini. Secara keseluruhannya dengan penubuhan Jabatan Pembangunan Kanak-Kanak, tibalah masanya kita membuat pembaharuan untuk pembangunan ECCE di Malaysia untuk kebaikan bukan sahaja golongan wanita tetapi yang paling penting generasi akan datang. Sekian sahaja. Baik, terima kasih. Saya jemput Masjid Tanah. Terima kasih Tuan Speaker.